Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB bagi kumpulan unit pelajar semester 8. Big idea bagi KPPB pada kali ini adalah profesionalisme guru menjana kelestarian global. Big idea ini adalah merangkumi 4 subjek yang telah kami pelajari pada semester ini, iaitu yang pertama SES 3163 Kimia Fizikal, subjek yang kedua SES 3173 Penyelidikan dalam Pendidikan iaitu kertas projek, subjek yang ketiga EDUP 3083 iaitu Asas Kepimpinan dan Profesionalisme Guru, subjek yang keempat PRKA 3042 Internship. Keempat subjek ini adalah merangkumi maklumat yang dibawa oleh Persatuan Bangsa-Bangsa 1 berkenaan 17 maklumat Sustainable Development Goals. Big idea ini dijalankan melalui proses temu bual yang terdiri daripada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah penyediaan soalan temu bual. Soalan temu bual ini adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan subjek EDUP 3083 Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru. Subjek yang kedua SES 3163 Kimia Fizikal dan PRKA 3043 Internship. Setelah penyediaan soalan temu bual dihasilkan, maka kami melaksanakan temu bual tersebut di sekolah. Temu bual ini dilaksanakan bersama guru pakar yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun di sekolah masing-masing, dan guru tersebut mestilah berpengalaman memegang beberapa jawatan di sekolah. Temu bual ini dilaksanakan semasa sesi internship. Temu bual tersebut dirakam dan ditranskripkan. Setelah temu bual tersebut dilaksanakan, kami menjalankan analisis temu bual ini. Temu bual ini dianalisis seperti kaedah yang telah kami pelajari di dalam subjek SES 3173 Penyelidikan dalam Pendidikan iaitu kertas projek. Temu bual ini dilakukan adalah bagi mengukuhkan dapatan yang diperolehi melalui bacaan dan rujukan kami. Analisis temu bual ini disediakan dalam analisis kualitatif. Bagi analisis dapatan temu bual guru, temu bual terhadap guru semasa internship telah dianalisis, di mana bagi subjek asas kepimpinan dan kimia fizikal, sebuah temu bual secara berstruktur, tidak berstruktur ataupun separa berstruktur telah dilaksanakan terhadap guru-guru di sekolah. Kemudian, temu bual ini telah dianalisis menggunakan maklumat yang kami peroleh daripada penyelidikan menggunakan kaedah kualitatif. Daripada kimia fizikal pula, data dianalisis dengan melihat penggunaan kimia fizikal seperti elektrolisis. Rawatan air dari industri batik ialah sebahagian daripada industri elektrolisis. Dalam memastikan kelangsungan hidupan laut, rawatan air perlu dilakukan dan guru perlu memberikan penerangan dan maklumat mengenai penggunaan pelbagai kaedah kimia seperti elektrolisis dan kimia nuklear dalam memastikan aspek-aspek dalam SDG telah dicapai bagi menjamin kelestarian global. Itu ialah bagi subjek kimia fizikal. Bagi subjek asas kepimpinan pula, peranan pegawai pendidikan perkhidmatan PPP terhadap kelestarian global telah dianalisis, dan antara isi-isi yang telah diperoleh ialah PPP perlu menerapkan elemen kelestarian sewaktu melaksanakan project based learning. Yang kedua, PPP menerapkan kelestarian alam berdasarkan SDG seperti melaksanakan pertandingan pelbagai peringkat seperti bercerita STEM. Yang kedua, pertandingan inovasi yang bertemakan alam sekitar. Yang ketiga, analisis yang diperoleh terhadap peranan PPP ialah PPP mewujudkan rutin yang berkonsepkan kelestarian global seperti penjimatan elektrik dan air, penggunaan semula buku-buku terpakai sebagai buku nota dalam kalangan murid di sekolah rendah. Yang keempat, PPP boleh mengadakan aktiviti co-curricular
kurikulum berkonsepkan kelestarian global bagi memberi pengetahuan dan kesedaran mengenai alam sekitar dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, PPP boleh menerapkan EMK alam sekitar semasa sesi PDP terhadap subjek sains yang topiknya berkaitan dengan alam sekitar. Seterusnya ialah isu-isu yang dihadapi oleh guru. Yang pertama ialah isu kekangan masa untuk melaksanakan program di mana guru-guru sudah terbeban terhadap silibus yang perlu dihabiskan. Yang kedua, guru menghadapi isu kekurangan dana untuk melaksanakan program di mana guru-guru perlu menyediakan hadiah dan sebagainya jika melaksanakan program. Yang ketiga, guru kekurangan sokongan daripada ibu bapa kerana ibu bapa sibuk terhadap kerja masing-masing dan tidak dapat memantau anak-anak semasa melaksanakan pertandingan di rumah. Yang keempat, silibus yang padat dan masa yang terhad dalam topik sains, terutama sekali silibus sekarang yang telah diubah dan menjadi semakan bagi KSSR tahun 4 dan tahun 5. Yang kelima, kekurangan fasiliti dan infrastruktur di sekolah juga menjadi menjadi isu yang dihadapi oleh guru. Dan yang terakhir, topik sukar diterapkan dalam EMK alam sekitar. Misalnya topik-topik sains yang melibatkan manusia dan haiwan sukar diterapkan elemen EMK berkenaan alam sekitar. Okey, baiklah, kita pergi kepada hasil produk yang telah diperolehi oleh pelajar-pelajar semester 8 sepanjang melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB bagi tahun 2021 ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kami pelajar-pelajar semester 8 telah menggabung jalinkan 4 buah kursus bagi melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna inilah. Okey, di mana kursus yang pertama adalah Asas Kepimpinan dan Profesionalisme Keguruan EDUP 3083. Seterusnya Kimia Fizikal, kursus Kimia Fizikal SES 3163. Seterusnya kursus Penyelidikan dalam Pendidikan SCES 3173 dan diakhiri dengan Internship PRKA 3042. Okey, seterusnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kami pelajar semester 8 melalui kursus internship RK 3042 selama 4 minggu kami telah menjalankan pelbagai aktiviti dan di samping itu juga kami menjalankan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Okey, di mana kami telah menemu bual salah seorang pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun, iaitu kita panggil sebagai guru ataupun guru cemerlang yang telah berkhidmat selama 10 tahun di sekolah. Okey, di mana hasil temu bual tersebut kami telah merakamkan sepanjang perjalanan ataupun sepanjang temu bual yang kami jalankan. Seterusnya kami juga mengambil beberapa keping gambar sebagai bahan bukti untuk kami telah menjalankan temu bual tersebut. Okey, apabila kami telah menjalankan temu bual tersebut, kami telah membina satu analisis, iaitu kami telah membina satu transkrip temu bual yang telah dianalisis menggunakan kaedah kualitatif yang terkandung di dalam kursus SES 3173, iaitu penyelidikan dalam pendidikan, di mana kami menggunakan kaedah kualitatif bagi melaksanakan analisis, bagi membina satu transkrip temu bual. Okey, transkrip temu bual tersebut kami menggunakan bagi menjawab beberapa buah tugasan yang terkandung dalam kursus-kursusnya. Contohnya yang pertama, hasil analisis temu bual tersebut kami perlu membina satu transkrip bagi menjawab satu tugasan yang terkandung di dalam EDUP 3083, iaitu Asas Kepimpinan Profesionalisme Keguruan. Seterusnya, hasil analisis tersebut kami perlu melaksanakan satu tugasan, iaitu tugasan yang terkandung dalam EDUP 3083 juga, di mana kami perlu melaksanakan penulisan akademik. Okey, seterusnya adalah hasil temu bual tersebut juga kami menggunakan bagi menjawab tugasan yang terkandung di dalam Kimia Fizikal, iaitu SES 3163, di mana keempat-empat tugasan yang terkandung dalam buah kursus ini telah berteraskan the big idea dia, iaitu guru menjana kelestarian global, iaitu berteraskan guru menjana kelestarian global. Okey, dan apabila kami telah menyelesaikan tugasan-tugasan tersebut, kami telah
meletakkan ataupun menggabungkan kesemua produk-produk tersebut di dalam satu QR code. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengakses hasil produk yang telah kami laksanakan menggunakan paparan QR code. Hanya scan sahaja dan tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat hasil produk yang telah dijalankan, yang telah dijalankan oleh pelajar-pelajar semester 8 bagi melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB bagi tahun 2021 ini. Kita pergi kepada kesimpulan. Okey, hasil kesimpulan yang telah kami dapat sepanjang melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini, saya dapat menyimpulkan terdapat 4 buah kesimpulan lah. Okey, yang pertama, memberikan kesedaran kepada warga sekolah, di mana hasil temu bual kami bersama dengan guru-guru, bersama dengan pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun, kami dapat memberikan kesedaran, maksudnya kami dan saya dengan guru-guru dapat memperolehi kesedaran lah, di mana sebagai seorang guru kita perlulah melatih sifat kepimpinan kita ini untuk menjamin kelestarian global untuk tercapai di sekolah. Bagaimana cara dia, bagaimana pendekatan dia, bagaimana kaedah dia untuk meningkatkan kesedaran kepada warga sekolah tentang kepentingan kelestarian global ini. Okay, seterusnya, kepimpinan yang baik yang ditonjolkan dalam diri pegawai perkhidmatan pendidikan, di mana sepanjang kami menemu bual guru-guru di sekolah, kami dapat melihat kepimpinan yang ditonjolkan, bukan sahaja melalui percakapan, malah melalui kaedah pengajaran yang telah diajar mereka, bagaimana mereka mengimplementasikan kelestarian global SDG 17 ini di dalam PDP, serta bagaimana cara-cara mereka menangani masalah-masalah tentang kelestarian global ini. Seterusnya, PPP bersifat inovatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah, di mana pegawai perkhidmatan pendidikan ini, iaitu gurulah, bersifat inovatif, di mana walaupun terdapat pelbagai rintangan, pelbagai masalah bagi menjamin kelestarian global ini tercapai di sekolah, namun terdapat juga pelbagai inovatif ataupun jalan penyelesaian yang ditunjukkan, yang telah dilakukan oleh guru-guru di sekolah, dan saya dapat menyimpulkanlah bahawa guru-guru bersifat inovatif bagi membantu kelestarian global ini tercapai di sekolah. Seterusnya, profesionalisme guru ini menjana kelestarian global, di mana guru-guru bersifat profesionalisme dan kepimpinan mereka di dalam bilik darjah dapat menjaminkan, dapat menjana kelestarian global ini tercapai di sekolah. Hal ini sekaligus dapat mencapai salah satu wawasan di dalam kelestarian global ini, iaitu SDG 4, iaitu good education, iaitu pendidikan berkualiti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.